Salam bahagia, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang saya kira cukup relevan sebenarnya dengan perkembangan semasa. Dan topik yang kita pilih hari ini di Ruang Bicara ialah R&D, perkukuh security makanan. Dan kita ada tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun bersedia bersama saya di studio Ruang Bicara untuk bercakap tentang isu ini. Jadi kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan juga selamat datang kepada yang berbahagia, Datuk Dr. Muhammad Zabawi Abdul Ghani yang merupakan Ketua Pengarah di Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia ataupun MARDI. Apa khabar, Tok? Alhamdulillah sihat. Sihat ya. Ini pertama kali bersama kami di Ruang Bicara, tu. Ya, di Ruang Bicara secara live. Sebelum ni saya pernah online dalam satu program petang di Bernama TV. Oh, jadi Datuk dah biasalah ya mendengar suasana di Bernama TV. Baiklah, macam saya katakan, ini merupakan satu topik yang cukup relevan sebenarnya, dan saya percaya anda yang berada di luar sana yang sedang mengikuti program Ruang Bicara ini juga mungkin ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini, kerana isu sekuriti makanan merupakan isu yang sedang diperkatakan dengan begitu meluas sekali di seluruh negara. Jadi jangan lupa dua talian kami sediakan kepada anda, 0326979767 dan juga 0326979768. Baik, kita ingin dapatkan pandangan daripada yang berbahagia, Datuk Dr. Muhammad Zabawi terlebih dahululah. Kita tahu bahawa kita sekarang ini sedang menghadapi banyak masalah lah kalau kita nak katakan, ataupun cabaran sebenarnya bila kita bercakap tentang bekalan makanan yang sedang berlaku ketika ini. Dan kita tahu ada yang menyatakan bahawa disebabkan oleh 3P sebenarnya. Satu ialah pandemik COVID-19, yang kedua ialah perubahan iklim, dan yang ketiga tentunya perang ataupun konflik yang berlaku di antara Rusia dan juga Ukraine. Mungkin menarik jugalah kalau kita dapatkan pandangan Datuk terlebih dahululah tentang apa yang difikirkan dari segi pembangunan dan juga penyelidikan R&D yang berteraskan sains dan juga teknologi untuk membantu negara menangani isu security makanan ini sebenarnya, Tok. Ya, terima kasih. Sebenarnya kalau kita lihat memang apa yang disebutkan tadi 3P itu adalah antara faktor yang menyebabkan berlakunya krisis makanan ataupun kekurangan semua makanan. Dan kalau kita lihat di sini MARDI juga memainkan peranan. Kalau kita cuba imbau kembali, MARDI telah ditubuhkan daripada tahun 1969 dan telah beroperasi sepenuhnya pada tahun 71. Di situlah mandat telah diberikan kepada MARDI untuk cipta atau menginovasikan teknologi yang boleh membantu petani-petani kita, penternak-penternak dan sebagainya. Dan kalau kita lihat pula dalam sudut food security itu sendiri, dia ada 4 elemen yang biasa kita sebut. Yang pertamanya ketersediaan makanan di industri ataupun availability. Yang keduanya accessibility ataupun keboleh capaian. Kemudian dari segi nutrition dan juga keselamatan makanan, dan akhirnya yang keempat adalah dari segi kemampanan dari segi environment dan sebagainya ataupun stability. Jadi kalau kita lihat apa mandat yang diberikan kepada MARDI dan juga apa yang ada di dalam elemen food security itu sendiri, dia sebenarnya satu pertemuan yang cukup cantik. Yang cukup cantik, yang mana MARDI boleh menyumbang kepada food security dari segi availability-nya, dari segi accessibility-nya, dari segi nutrition-nya, melalui kajian-kajian yang dijalankan oleh MARDI. Pandangan ikhlas daripada Datuk sendirilah sebelum kita pergi lebih mendalam lagi tu ya. Bila kita bercakap tentang food security itu sendiri, daripada pandangan ialah MARDI sendiri, daripada pandangan Datuk sendiri, jaminan yang boleh kita peroleh bahawa sesungguhnya lah, walaupun kita tahu itu merupakan isu yang kita anggap sebagai isu di peringkat global sebenarnya, tetapi apakah negara kita juga akan menghadapi masalah sekiranya tindakan-tindakan diambil ataupun tindakan-tindakan positif diambil untuk mengatasi masalah itu? How serious is actually food security di Malaysia? Food security sebenarnya dari segi bekalan tu sendiri kita tidak mempunyai masalah yang terlalu besar. Umpamanya padi kita, walaupun kita dalam sekitar 70% ataupun sedikit kurang daripada 70% SSL, tetapi kita masih mampu untuk menampung keperluan penduduk kita. Dan juga dari segi contoh ayam dan sebagainya, masih kita mampu untuk dari segi bekalannya. Dan saya yakin dibantu dengan teknologi yang ada, kita dapat meningkatkan produktiviti kita dan seterusnya. InsyaAllah
security makanan atau jaminan makanan di negara kita akan terus berada dalam keadaan yang stabil. Alhamdulillah. Baik, Datuk juga pernah dulu mengatakan bahawa Mardi akan memberi fokus kepada penghasilan variety baru tanaman makanan, melibatkan padi, sayur-sayuran dan juga buah-buahan, dan ini telah pun dinyatakan dalam rancangan Malaysia ke-12 yang melibatkan tahun 2021 sehinggalah tahun 2025. Jadi bagaimana perkembangannya setakat ini, Tok? Sebenarnya kita telah memulakan kajian untuk menambah baik variety kita atau menambahkan koleksi sumber-sumber tanaman kita sejak dari dulu lagi. Dan sebagaimana kita tahu bahawa penyelidikan ini memakan masa yang lama untuk menghasilkan satu variety. Contohnya kalau padi memerlukan 8 hingga 10 tahun untuk mendapatkan satu variety. Walau macam mana pun kita dapat satu perkembangan yang agak positif, di mana pada tahun ini insya-Allah satu variety padi wangi yang baru. Kita belum bagi nama lagi, cuma kita sebut dalam bentuk kod MRQ 103 yang mana kita akan lancarkan dalam masa terdekat. Dan dari segi sebelum ini pun kita dah ada variety beras wangi MRQ 7.6 telah dikomersialkan. Dan dari segi sayur-sayuran pula kita baru saja memperkenalkan bawang yang telah ditemui oleh Mardi, yang mana variety itu sesuai untuk diadaptasikan di environment kita di Malaysia ini dalam keadaan cuaca kita. Dan insya-Allah daripada penemuan itu nanti kita boleh perkembangkan ke peringkat yang lebih besar, dan insya-Allah dalam bulan 9 ataupun bulan 10 yang akan datang kita akan dapat menyediakan satu kawasan yang agak besar untuk penanaman bawang. Di samping itu juga kalau kita lihat dari segi buah-buahan, sebenarnya kita cuba menambah baik variety-variety yang kita sedia ada. Contohnya variety durian dan juga variety nenas. Dan insya-Allah paling lewat pun pertengahan tahun depan kita akan lancarkan 2 variety yang terbaru ini. Itulah perkembangan dari segi penemuan kepada variety-variety baru. Saya tertarik hati dengan apa yang Datuk sebut tentang variety baru, ataupun penemuan variety baru yang diusahakan oleh Mardi sendiri. Tetapi persoalan yang menarik juga di sini, Tok, ada juga pihak-pihak tertentu yang selalu bila menyuarakan kepada saya, mereka tanya membandingkan prestasi yang dicapai oleh Mardi dan juga rakan kita di bukan di Indonesia tetapi di Thailand sebagai satu contoh yang baik. Dikatakan Thailand telah berjaya mewujudkan variety baik buah-buahan, baik sayur-sayuran dan sebagainya. Apakah perbezaan sebenarnya yang berlaku itu? Di mana masalah kita jika dibandingkan dengan pencapaian negara Thailand itu sendiri? Dia sebenarnya dari segi kemodenan teknologi antara Malaysia dengan Thailand sebenarnya tidak jauh berbeza. Cuma kelebihan yang ada di Thailand mungkin dari segi sumber manusianya yang murah, yang boleh membantu di dalam menjalankan aktiviti-aktiviti penyelidikan di ladang. Sedangkan di Malaysia mungkin ialah kalau contoh kita ada Mardi dan untuk tanaman-tanaman lain mungkin ada koko dan sebagainya. Tapi di situ kadang-kadang kita mempunyai satu kekangan yang mana kita tenaga buruh ataupun keupayaan kita, bilangan-bilangan saintis kita tidak seramai yang mungkin ada di Thailand itu. Dan di Thailand juga ni dia ada kelebihan sebab cuaca dia berbeza-beza di dalam satu kawasan. Kalau contoh di sebelah utara dia lebih sejuk. So mereka ini mampu membuat kajian-kajian tentang tanaman-tanaman temperate dan sebagainya. Sedangkan negara kita Malaysia mempunyai cuaca yang seragam daripada Semenanjung, termasuklah di Sabah dan Sarawak. Tapi dari segi kerjasama, wujud tak tu kerjasama di antara pakar-pakar di Mardi dengan rakan-rakan kita di Thailand sebagai satu contoh? Ya, sebenarnya Mardi banyak mengadakan kolaborasi dengan agensi-agensi luar negara termasuk di Thailand. Contoh di Thailand dengan Kestra University, dan kita juga ada membuat collaboration di Korea, di Taiwan dan sebagainya. Okey, cabaran dan juga halangan yang dihadapi oleh Mardi lah dalam memastikan pengembangan idea dan juga penghasilan teknologi baru ni tu. Boleh kita kongsi bersama? Sebenarnya kalau kita lihat isu sebenarnya, cabaran itu sebenarnya kita melihat kepada, kita perlu sensitif kepada isu-isu semasa dan melihat apakah kehendak-kehendak oleh petani dan juga golongan sasar kita. Tetapi di Mardi kita sebenarnya telah mempunyai kita panggil CSP Corporate Strategic Plan ataupun rancangan strategik corporate
yang mana kita mempunyai 5 trust, 19 strategi dan juga 100 pelan tindakan, yang mana plan inilah yang menjadikan dasar kepada kita untuk mewujudkan ataupun menjalankan sesuatu kajian itu. Kalau contoh dari dalam trust kita menekankan kepada peningkatan hasil. Trust yang pertama. Trust yang kedua, kita nak menggunakan teknologi baru. Kemudian trust yang ketiga, kita cuba meneroka sumber-sumber baru untuk makanan. Dan yang keempat, kelima ni macam mana kita nak memperkembangkan ataupun menyebarkan teknologi kita dan dalam bentuk tadbir urus yang baik. Jadi trust ataupun plan yang kita ada ini menggarapkan kita untuk melihat kepada bagaimana kita cuba mewujudkan satu teknologi yang baik. Tapi kadang-kadang sebenarnya ada isu-isu yang ad hoc, kita boleh katakan ad hoc, ataupun isu yang timbul secara mendadak. Sebagaimana yang saya katakan tadi, penciptaan teknologi ini memakan masa. Tapi walau macam mana pun kita cuba melihat kepada teknologi yang sedia ada, kita cuba olahkan semula untuk dipadankan dengan isu-isu yang timbul secara ad hoc ini. Jadi itulah antara cabaran-cabaran. Tapi cabaran yang ketiga mungkin saya boleh katakan di sini dari segi sumber peruntukan untuk menjalankan kajian-kajian di Mardi lah. Kadang-kadang kita mempunyai peruntukan yang bukan tidak mencukupi, tadi agak terhad. Jadi itulah yang sedikit sebanyak kekangan ataupun cabaran yang menghadkan kerja-kerja ataupun untuk memacu lebih laju kajian-kajian yang kita laksanakan. Saya tertarik hati bila Datuk sebut tentang antara perkara yang dilakukan ialah memperkenalkan teknologi baru. Ini pun sesuatu yang menarik juga untuk kita sembang-sembang sebenarnya. Mungkin Mardi boleh memperkenalkan teknologi baru, tetapi penerimaan pihak yang bertanggungjawab itu sendiri yang terlibat secara langsung baik di bidang pertanian misalnya, apakah mereka boleh menerima the new technology ini tu? Saya setakat ini alhamdulillah kita melihat kepada penerimaan oleh petani-petani, penternak. Ya, kita melibatkan petani dan peternak sajalah, dia mulai tanaman dan ternakan. Yang mana saya rasa setiap teknologi yang kita bangunkan itu dapat digunakan sepenuhnya oleh petani-petani, terutama teknologi yang berbentuk public good yang boleh digunakan secara percuma oleh rakyat. Sebagai maklumat, saya boleh katakan sini, contohnya padi. Varieti padi, 90% daripada penanam padi di Malaysia ini menggunakan varieti yang telah dibangunkan oleh Mardi. 90% daripada penanaman padi di Malaysia. Jadi bermakna kat situ penerimaan kepada teknologi Mardi cukup baik. Sama juga dengan teknologi yang berkaitan dengan pemprosesan makanan dan sebagainya untuk SME. Banyak permintaan kat situ, dan mereka pun bila tahu ada teknologi di Mardi, mereka akan datang ke Mardi untuk mendapatkan khidmat nasihat dan sebagainya. Memodernkan bidang pertanian itu sendiri merupakan satu cabaran yang cukup hebat kepada Mardi. Tetapi apakah Datuk merasa yakin bahawa ianya boleh dilaksanakan kalau semua yang terlibat dalam bidang pertanian ini sendiri boleh memahami dan menerimanya dengan secara terbuka sebenarnya? Ya, berkaitan dengan teknologi moden, umpamanya kita menggunakan mekanisasi dan sebagainya, ataupun menggunakan teknologi penggunaan baja yang efisien dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita ada contoh ataupun kita daripada field study kita kan, kita tengok benda ni mewujudkan satu hasil yang bagus. Bila ada contoh tu, petani-petani cukup yakin dia akan datang kepada kita untuk mendapatkan teknologi itu. Bila kita cakap tentang the new technology, saya nak bagi satu contoh yang baik. Saya sempat dulu sembang-sembang juga bersama dengan Menteri Pertanian sendiri. Dia menyebut tentang petani-petani di Kedah misalnya. Mereka telah mula membuka mata dan juga minat sebenarnya untuk menerima satu teknologi baru dalam bidang penanaman padi misalnya. Apakah ini satu contoh yang positif sebenarnya untuk menuju ke arah pencapaian yang diinginkan oleh Mardi dan juga kementerian sendiri itu? Ya, betul. Kalau kita tengok sekarang, terutama di penanaman padi, kita telah mula melihat bagaimana petani-petani kita menggunakan contoh drone untuk menabur baja, meracun dan sebagainya. Dan mereka juga menggunakan sedikit sebanyak teknologi Mardi, yang mana Mardi telah mewujudkan satu apa yang kita panggil sebagai pertanian tepat untuk tanaman padi, yang mana kita memberikan racun pada masa yang sesuai mengikut keperluan tanaman. Jadi saya rasa petani-petani di peringkat
sekarang, generasi sekarang petani yang di pertengahan umur, mungkin di bawah umur 40, cukup berminat dengan teknologi moden ni. Sistem fertigasi, sistem IoT dan sebagainya. Jadi saya rasa satu masa depan yang cerah untuk meningkatkan pertanian kita melalui teknologi yang kita ada ataupun yang lebih tepat teknologi moden. Okey tu, kita akan sambung lagi, tapi seperti biasalah kita diarah untuk berehat dulu buat seketika, tetapi kepada anda yang mungkin ingin memberi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini, jangan lupa dua talian telah pun kami sediakan kepada anda, dan seperti biasalah saya ulangi lagi, dua talian itu ialah 0326979767 dan juga 0326979768. Tetapi sebelum kita berehat, saya difahamkan kita dah pun ada pemanggil di talian kita sekarang ini. Ridwan dari Pulau Pinang sudah pun bersiap sedia di talian kami sekarang ini. Assalamualaikum, Tuan. Ya, Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum Tuan Sekari dan ahli panel. Ini soalan saya ni mengenai apa teknologi yang tadi Tuan pada tu ada mengenai teknologi. Okey, soalan saya, aplikasi internet of things ataupun load menyelesaikan isu security makanan jangka pendek, sederhana dan panjang. Boleh doktor ulas dalam hal ini. Okey, yang kedua, kita tengok saya ada baca dalam rencana. Dia kata Malaysia berada kedudukan ke-9 indeks security makanan global 2021. Macam mana tu yang Malaysia tu berada pada indeks 9? Boleh doktor ulaskan dalam hal ini. Terima kasih. Wassalam. Baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. InsyaAllah kita akan mendapatkan jawapan dan juga respon daripada tetamu kita, iaitu yang berbahagia Datuk Dr. Muhammad Zabawi Abdul Ghani, Ketua Pengarah Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia ataupun Mariti. Tapi macam saya katakan, kita rehat dulu. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami, Ruang Bicara, tentunya Bernama TV. Kita jumpa lagi. Okey, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang R&D perkukuh security makanan. Baik, Datuk, tadi pun ada dua persoalan sebenarnya dibangkitkan oleh pemanggil kita Ridwan dari Pulau Pinang. Mungkin respon daripada Datuk? Ya, merujuk kepada soalan yang saudara Ridwan ajukan tadi, pertama berkaitan dengan IoT. Sebenarnya IoT ini satu perkara yang cukup baguslah, bagus untuk memberikan satu pulangan ataupun peningkatan hasil yang bagus dan juga mengurangkan penggunaan tenaga buruh sebenarnya. Dan kami di Mardi sebenarnya saya tidak bercadang untuk mewujudkan satu bentuk IoT yang terlalu complicated. Saya ingin mewujudkan satu bentuk IoT yang mudah. Sebagai contoh, dalam sistem petegasi halia kita ada sensor untuk menentukan bila masa kita nak lepaskan baja, bila masa kita nak detect bila air berkurangan. Jadi itu secara umum lah. Jadi saya rasa IoT adalah satu teknologi moden yang boleh kita amalkan di negara kita dalam bidang pertanian khususnya, supaya penghasilan akan lebih dapat ditingkatkan. Bermakna sebab dengan IoT ni kita boleh bagi contoh baju dengan keadaan yang tepat, dengan jumlah yang betul-betul diperlukan oleh tanaman itu sendiri. Setakat ini penggunaan IoT sejauh mana tu? Kalau kita lihat di sudut Mardi lah, kita banyak membuat kepada contoh yang pada penanaman halia sendiri, yang lebih spesifik. Kita mempunyai satu sistem yang mana kita boleh detect moisture content ataupun kandungan kelembapan di dalam sistem itu sendiri, di dalam polybag penanaman itu sendiri. Kemudian bila secara automatik sekiranya air berada di paras yang rendah, automatik air akan masuk. Dan sama juga dengan baja, bila kandungan nutrien terkurang, automatik nutrien akan dipam masuk kepada tanaman ini. Ini nampak simple, IoT yang simple. Sebab saya berpandangan IoT kalau terlalu complicated, mungkin petani-petani kita yang baru, mungkin yang sederhana keluasannya ataupun baru berkecimpung untuk mereka ini boleh menggunakan teknologi itu dengan senang. Sebab tu prinsip saya ataupun prinsip Mardi sendiri, biarlah teknologi itu boleh pakai di mana-mana sahaja oleh sesiapa sahaja. Jadi itu nampak manfaat yang lebih menyeluruh. Betul. Okey, persoalan yang kedua, kedudukan kita di tangga ke-9.
Ini berlandaskan daripada indeks 2021 lah. Mungkin Datuk boleh penjelaskan. Sebenarnya dalam pengiraan indeks itu ada beberapa faktor yang mungkin faktor-faktor itu tidak ada pada Malaysia sendiri. Mungkin saya rasa faktor yang agak ketara yang kita kurang di dalam penilaian itu, contohnya faktor R&D itu sendiri. Dia mungkin peruntukan yang kurang. Saya pun tidak berapa pasti secara detail, tetapi dari sudut R&D mungkin kita agak kurang markah di situ. Dan juga dari segi beberapa perkara, dari segi mungkin penyimpanan makanan dan sebagainya. Jadi kat situ menyebabkan kita agak rendah dari segi indeks itu sendiri. Tapi walau macam mana pun dia dari segi sudut sekuriti makanan seperti saya katakan tadi, kita masih berada di keadaan yang stabil dan tidak merunsingkan. Ya. Okey Tok, kita nak sentuh juga tentang Pelan Tindakan Dasar Sekuriti Makanan Negara 2021 hingga 2025 ataupun Pelan Tindakan DSMN ini. Ianya dirangka bagi meningkatkan daya tahan sistem makanan agar kekal utuh dalam menghadapi sebarang tekanan. Jadi mungkin ini juga sesuatu yang menarik. Kita juga nak tahu apa yang mari dilakukan dalam usaha untuk memenuhi kehendak Pelan Tindakan Dasar Sekuriti Makanan Negara ini tu. Ya, kalau kita lihat dalam Pelan Tindakan Sekuriti Makanan ini, dia ada dua objektif utama yang betul-betul berkaitan rapat dengan MADI. Pertama, dari sudut penambah sumber baru, iaitu dalam kata lain kita cuba mendapatkan sumber-sumber baru untuk dijadikan ataupun kita cuba meningkatkan penghasilan tanaman kita. Dan objektif yang kedua adalah untuk memastikan makanan yang selamat dan sebagainya. Di sini MADI memberikan peranan yang mana MADI berusaha untuk mewujudkan, macam saya kata tadi, varieti-varieti baru untuk meningkatkan hasil, utamanya varieti padi yang mempunyai hasil yang bagus, yang mempunyai nilai kesihatan yang baik. Macam contoh MRQ 103 tadi yang saya katakan, dia merupakan satu varieti padi yang cukup baik untuk pengidap diabetes, yang mana glycemic index yang ada dalam padi adalah rendah dan dia cukup baik. Jadi ini merupakan satu bentuk teknologi ataupun penemuan yang boleh dikaitkan dengan objektif kedua tadi, iaitu dari segi keselamatan makanan dan juga makanan yang bernutrisi. Dan juga di MADI kita boleh design sebenarnya tanaman sayuran yang mempunyai nutrien-nutrien tertentu menggunakan teknologi plant factory ataupun kilang makanan, yang mana kita mempunyai formulasi lighting, pencahayaan yang boleh kita design untuk menentukan kandungan-kandungan nutrien dalam sayur-sayuran. Di samping itu juga dari sudut makanan itu sendiri, makanan kita sekarang tumpu kepada penghasilkan makanan yang dalam bentuk food science ni, makanan yang mempunyai, kita panggil makanan kesihatan, sama ada untuk kanak-kanak, untuk orang tua, untuk golongan atlet. Jadi kita cuba mendapatkan teknologi untuk menghasilkan produk-produk makanan yang berasaskan kesihatan. Jadi itulah saya rasa apa yang dilakukan kembali mempunyai kaitan rapat dengan dua objektif dalam Pelan Dasar Sekuriti Makanan itu tadi. Itu dari segi penghasilan makanan. Dikatakan juga MADI meningkatkan juga intensiti dari aspek penyelidikan dan juga pengkomersialan ataupun R&D&C. Dan ini melibatkan baja makanan ternakan, dan benih tempatan. Apa yang dimaksudkan sebenarnya? Penjelasan daripada Datuk untuk memberikan satu penerangan yang lebih jelas kepada penonton kita tu. Ya, betul. Kalau kita lihat research ataupun penyelidikan ini ataupun teknologi kita, kalau kita dapatkan teknologi tanpa digunakan oleh golongan sasar, sama ada secara public good ataupun secara dikomersialkan, saya rasa itu kerja kita yang buat tu tidak memberi makna kepada rakyat sendiri. Jadi kalau kita lihat di dalam pengkomersialan ini, kita cukup yakinlah, terutamanya ialah kita ada dua sebenarnya kaedah pengkomersialan, sama ada dalam bentuk public good yang mana kita beri latihan, kita bagi nasihat dan sebagainya, dan kita juga ada pengkomersialan
kepada syarikat-syarikat yang berminat untuk mengkomersialkan produk-produk seperti kalau contoh makanan ayam dan sebagainya, ataupun variety-variety tertentu yang special. Kalau contoh tadi macam MRQ padi wangi itu tadi, memang ada variety yang diambil oleh syarikat untuk dikomersialkan. Dan apa yang menarik sekali, variety MRQ 103 itu sebenarnya kita belum lancarkan lagi secara official, tetapi sudah ada syarikat yang telah memohon kepada kita untuk menjadikan padi itu eksklusif untuk syarikat itu sendiri. Jadi bermakna pengkomersialan itu dapat memperkenalkan teknologi kita boleh digunakan oleh golongan sasar itu sendiri. Saya tertarik hati juga tu bila kita sebut tentang baja, kita sebut tentang makanan ternakan, ialah even ini dua benda yang selalu dibangkitkan bila kita bercakap tentang food security ni. Apakah kita masih lagi memerlukan pengeksportan ataupun mengimport bahan-bahan ini kerana kita gagal sebenarnya untuk mengeluarkan bahan-bahan ini untuk keperluan dalam negara? Ya, dari segi baja, sebenarnya memang di Malaysia ini saya selalu katakan memang Allah SWT tidak menggunakan kepada kita elemen-elemen untuk kita membuat baja. Kalau contoh kita ada produk urea, ada sedikit tapi tidak banyak. Kemudian produk yang untuk P atau phosphate kita terpaksa import 100% sebab memang tidak ada di Malaysia. Kemudian kalium memang kita import juga daripada luar negara. Jadi bila berlaku import ni, jadi of course akan meningkatkan kos, berdasarkan kepada yang kata 3P tadi, bermacam-macam lah peningkatan itu. Jadi itu dari segi sudut baja. Dan dari segi sudut makanan ternakan, of course pada setakat ini kita terpaksa mengimport jagung dan juga soya yang merupakan jagung 50% daripada elemen di dalam makanan ternakan. Walau macam mana pun kita Madi telah membuat kajian berkenaan dengan penanaman jagung di Malaysia ni, terutama jagung bejirin untuk makanan ternakan, dan alhamdulillah kita mendapat satu keputusan yang agak memberansangkan untuk memperluaskan penanaman jagung bejirin di Malaysia. Dan alhamdulillah banyak pihak-pihak swasta dan juga JLC dan juga koperasi-koperasi contohnya telah mula berminat untuk menanam lebih luas jagung. Dan insyaAllah target kita pada tahun 2032 kita boleh dapat mengurangkan import sekurang-kurangnya 30% daripada import. Di samping itu juga kita cuba buat formulasi makanan ternakan sendiri yang menggunakan bahan-bahan tempatan, dan alhamdulillah Madi pun telah ada formulasi makanan ternakan terutama ayam yang menggunakan bahan-bahan tempatan, dan kami menunggu company-company ataupun syarikat-syarikat yang berminat untuk mengkomersialkan produk tersebut. Dulu Datuk ada ladang jagung yang agak luas di Perlis kalau tak silap saya tu. Apa jadi dengan ladang tersebut tu? Apakah masih lagi ada penghasilan ataupun masih lagi mengekalkan pada tahap yang dahulu lagi? Sekarang ni Perlis merupakan, saya boleh katakan, satu negeri yang cukup advance dari segi menambahkan keluasan penanaman jagung bejirin. Yang mana saya baru-baru ini pun saya dimaklumkan FGB contohnya telah membuka lebih kurang 1,000 hektar untuk tanaman jagung di sana. Dan beberapa pihak swasta juga mula untuk mengaktifkan sektor penanaman jagung ni di Perlis. Dan saya yakin di sana akan mendapat satu hasil yang cukup baik dengan keadaan cuaca yang sesuai di sana, yang musim panas yang ketara juga di sana. Okey, kita juga nak cakap tentang meningkatkan penghasilan ternakan. Ini melibatkan ayam, lembu dan juga kambing. Jadi mungkin perkembangan terkini macam mana tu? Ya, di Madi ni sebenarnya kita ada satu pusat khusus, pusat penyelidikan khusus untuk ternakan, yang mana kita panggil pusat penyelidikan ternakan lah. Yang mana di sini kita tumpukan kepada lembu, ayam dan juga kambing. Dan untuk makluman semua, kita ada baka ayam sendiri, iaitu kita panggil ayam saga, yang mana mungkin satu hari nanti akan menjadi sumber
alternatif protein tempatan kepada penduduk-penduduk Indonesia. Dan kita juga dari segi ternakan ni kita melihat penggunaan konsep enzim untuk mempercepatkan pertumbuhan ataupun pertumbuhan ayam dan juga untuk menambah effectiveness ataupun keberkesanan makanan ayam tu sendiri. Itu dari segi sudut ayam. Dan daripada segi lembu pula, kita memang dah ada baka-baka yang telah kita keluarkan, umpamanya baka lembu tempatan KK Elite. KK ni asal-asalnya kita panggil Kedah Kelantan, tapi kita dapat temu yang elite, yang mana yang nampak lebih elok daripada Kedah Kelantan yang original. Dan kalau kita lihat kepada lain-lain baka berakmas dan sebagainya, memang kita ada. Dan macam kalau kita tengok di visual sekarang ni, ini Kedah Kelantan Elite, ya. Dan dari kambing pun kita ada kambing bor kajang, itu daripada kacukan kita sendirilah, antara kambing bor dengan kambing kajang. Jadi itulah antara ternakan yang kita telah hasilkan di Madinah. Dan setakat ini sambutan daripada mereka yang ingin ataupun terlibat dalam bidang ni tu, untuk membela ayam saga, KK Elite dan sebagainya. Bagaimana Datuk melihat? Sekarang kita pun ada program untuk memperluaskan penternakan ayam saga ni. Kita ada dapat sedikit peruntukan yang mana kita bangunkan dengan penternak-penternak kecil dulu. Kita cuba memperkenalkan sebenarnya dulu kepada penternak-penternak kecil ni, dan daripada situ tadi bila mereka mempunyai minat yang mendalam, kita boleh perbesarkan lagi atau perluaskan lagi peternakan ayam itu sendiri. Dan kalau dari segi KK Elite ni, sebenarnya kita pun juga bekerjasama dengan Jabatan Perkhidmatan Veterina, yang mana kita masukkan ataupun kita menggunakan sistem pemandian beradas untuk mengembangkan baka KK Elite ni. Dan alhamdulillah setakat ini beberapa negeri ataupun beberapa peternak telah menggunakan kita punya baka tu untuk diperkembangkan. Kalau kita lihat kepada masalah yang sedang kita hadapi ketika ini tu, yang menjadi rungutan di kalangan rakyat adalah kekurangan bahan ataupun ternakan ayam itu sendiri, daging ayam itu sendiri. Dan hari ini saya difahamkan bahawa kerajaan juga mungkin akan membatalkan subsidi yang diberikan kepada penternak-penternak ayam. Jadi apakah Datuk melihat bahawa ini masalah kekurangan ayam di negara kita ini akan jadi satu masalah yang akan berpanjangan ataupun dapat diselesaikan dalam masa yang terdekat? Saya berpandangan sebenarnya dari sudut bekalan, kita tidak mempunyai masalah dari segi bekalan ayam. Sebenarnya kita melebihi SLSL sebenarnya. Dan kita lihat saya rasa sebagaimana yang diperkatakan tadi, kalau kita dah hentikan subsidi tu, mungkin pengeluar-pengeluar ayam lebih yakin untuk mengeluarkan ayam, sebab sebelum ini mungkin ada sekatan harga atau harga ceiling. Tetapi mungkin selepas ini mereka mempunyai kebebasan, tapi diharapkan tidaklah terlalu tinggi hingga menyebabkan kesukaran kepada rakyat kita lah. Jadi saya rasa dari segi bekalan tidak mempunyai masalah, dan insya-Allah kita akan ada bekalan yang mencukupi lah untuk ayam. Jadi macam Datuk kata penetapan harga siling ayam juga akan dihapuskan. Jadi Datuk melihat ini juga satu langkah yang positif sebenarnya, walaupun mungkin rakyat tidak suka dan sebagainya. Jadi ini sesuatu yang menarik juga Datuk. Baik, kita juga nak dapat pandangan Datuk lah dengan teknologi dan inovasi yang telah pun dihasilkan oleh Mardi, yang dipindahkan kepada golongan SASA mengikut keperluan dan kesesuaian di sepanjang rantaian nilai sekuriti makanan ini, Tok. Ya, macam saya katakan tadi, kita mempunyai dua bentuk pemindahan teknologi kepada golongan SASA kita. Yang saya katakan tadi dari segi public good tu sendiri, yang mana kita beri latihan, kita beri khidmat nasihat, kita gunakan varieti-varieti kita kepada penanam-penanam, contoh tadi padi, ataupun kita ada varieti durian kita berikan kepada penanam-penanam durian. Dan yang seterusnya, yang saya katakan tadi, pengkomersialan secara komersial, kita jual, sama ada secara jualan terus,
konsultasi punya program ataupun licensing kepada syarikat-syarikat berminat dengan teknologi kita. Jadi dua pendekatan itu memastikan apa yang kita capai atau apa yang kita hasilkan dapat disalurkan kepada golongan sasar itu sendiri. Ya. Okey, ini tadi pun Datuk ada sentuh lah tentang sambutan yang diterima daripada pihak swasta dan syarikat yang berminat untuk mengkomersialkan produk inovasi Mardi. Dan ini sesuatu yang menarik jugalah. Setakat ini apakah Datuk berpuas hati ataupun masih lagi ada avenue sebenarnya yang cukup luas kepada syarikat-syarikat ini untuk bekerjasama dengan Mardi sebenarnya? Seruan Datuk dalam isu ini tu. Ya, kita sebenarnya ruang kita kepada syarikat-syarikat untuk mengkomersialkan teknologi kita sentiasa terbuka. Dan sebagai contoh daripada tahun 2005 lagi kita telah membuat perjanjian dengan syarikat lebih 128 perjanjian yang melibatkan 131 teknologi. Dan kalau kita lihat teknologi ni bernilai lebih kurang 61 juta. Itu nilai teknologi. Tetapi bila kita komersialkan, nilai perniagaan dia menjadi 460 juta. Jadi bermakna ruang kerjasama antara swasta dengan Mardi itu sendiri untuk mengkomersialkan teknologi yang ada cukup luas. Dan untuk makluman di Mardi pun kita setiap-tiap tahun kita melaksanakan satu event yang kita panggil Agro Invest, yang mana kita memperkenalkan teknologi-teknologi kita, produk-produk kita kepada syarikat-syarikat, di mana jika syarikat itu berminat, dia boleh datang kepada kita terus memilih teknologi mana ataupun produk mana yang mereka minat untuk dikomersialkan. Dan pada tahun lepas umpamanya kita menjalankan ataupun melaksanakan Agro Invest untuk makanan kesihatan. Jadi saya daripada 21 produk yang kita pamerkan pada tahun lepas, saya rasa hampir 10 telah dilamar oleh syarikat untuk dikomersialkan. Dan tahun ini insyaAllah minggu hadapan kita akan buat satu lagi program Agro Invest di Sarawak. Kita menengahkan kluster baja, yang mana mungkin ada company-company yang berminat untuk mengkomersialkan formulasi baja yang telah kita hasilkan untuk kita komersialkan. Jadi itulah ruang yang ada cukup besar sebenarnya antara Mardi dengan syarikat untuk mengkomersialkan produk-produk yang telah kita hasilkan. Okey, baik. Kita akan berehat sekali lagi Datuk. Ini kali terakhir sebenarnya kita berehat dan kembali nanti. Tak banyak lagi masa yang tinggal, tapi mungkin ada lagi persoalan-persoalan yang sempat saya kongsikan bersama dengan tetamu kita, iaitu Datuk Dr. Muhammad Zabawi Abdul Ghani, Ketua Pengarah Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia ataupun Mardi. Dan topik perbincangan kita ialah R&D Perkukuh Security Makanan. Kita jumpa lagi selepas ini. Baiklah, terima kasih banyak-banyak. Kalau anda masih lagi bersama kami di ruang bicara ini, kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya, tapi ada lagi persoalan yang ingin saya kongsikan bersama dengan tetamu kita di studio, iaitu yang berbahagia Datuk Dr. Muhammad Zabawi Abdul Ghani. Baik, Tok, kita nak sentuh jugalah secara ringkas-ringkasnya lah tentang pameran MAHA 2022. Ini juga ditunggu-tunggu sebenarnya oleh rakyat Malaysia, khususnya yang ada di sekitar Selangor, Kuala Lumpur dan negeri-negeri yang berdekatan. Dah 2 tahun tak ada tu pameran. 4 tahun sebenarnya. 4 tahun. Jadi apa yang ingin Datuk penglibatan Mardi sendiri dalam pameran MAHA kali ini tu? Ya, untuk makluman semua, MAHA kita akan laksanakan pada 4 hingga 14 Ogos yang akan datang. Dan of course lah, semua agensi-agensi di bawah MAFI akan terlibat secara langsung, dan tidak ketinggalan Mardi sebagai saya katakan sebagai tuan tanah, sebab tapak MAHA berada di dalam kawasan Mardi. Dan di pihak Mardi kita memang terlibat dengan pameran-pameran teknologi dan juga beberapa aktiviti lain yang untuk memeriahkan MAHA. Itulah. Itu secara ringkasnya. Alright. Kita ambil satu lagi panggilan yang ada di talian kita sekarang ini, Baha dari Kuala Lumpur ataupun dari Selangor. Sudah pun bersiap sedia sekarang ini. Assalamualaikum, Baha. Waalaikumsalam, Sarkawi. Apa khabar? Baik, Baha sehat? Alhamdulillah. Dah lama tak dengar suara Sarkawi ya. Itulah. Okey, Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Okey,
Sakawi, kita pun dah banyak cerita pasal ayam ni kan. Saya nak tanya dengan KP berkenaan tadi KP ada beritahu yang kita banyak import barang-barang makanan apa semua ni kan, dan juga bahan-bahan yang tadi Datuk KP ada cakap tadi kan. Ada ke cara lain yang kita boleh tukarkan kepada bahan yang kita boleh keluar sendiri dan kita tak perlu nak import sangat. Sebab bila Datuk kata tadi kena nak tunggu 20-30 tu agak lama ni, kita pun tak tahu ada ke tidak lagi ni. Jadi kita nak tahulah. Orang kampung pun nak tahu jugalah kan. Mungkin orang kampung boleh keluarkan sendiri ke bahan-bahan tu untuk tukarkan pada barang import ni. Kita nak tolong kerajaan ni. Itu saja saya nak tanya Zakawi. Okey, menarik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih banyak-banyak Bahar. Menarik juga soalan itu. Bolehkah itu dilakukan tu? Ya, terima kasih Cik Bahar di atas soalan itu tadi. Sebenarnya memang di Mardi kita berusaha untuk mendapatkan ataupun menghasilkan formulasi makanan ternakan ini berasaskan kepada sumber-sumber tempatan. Dan yang pentingnya sebenarnya dalam makanan ayam kita perlukan ada sumber protein dan juga sumber tenaga. Jadi itulah kita cuba melihat bagaimana produk-produk ataupun sumber-sumber tempatan boleh kita gunakan di dalam formulasi makanan itu sendiri. Sebagai contoh, di Mardi kita juga menggunakan apa yang dipanggil tumukut beras ataupun beras hancur yang betul-betul hancur lah, untuk sebagai pengganti kepada jagung. Kita tidak setakat ini kita tidak dapat mengurangkan 100% jagung di dalam formulasi makanan, tetapi sekurang-kurangnya dengan penggunaan sumber tempatan macam saya kata tadi, tumukut padi dan sebagainya, kita boleh mengurangkan penggunaan jagung itu hingga 50%. Bermakna kita mengurangkan kadar import kita daripada mungkin sekarang ni 100%, mungkin kita boleh kurangkan hingga beberapa peratus yang kita ni, dan sehingga kita berjaya untuk menghasilkan atau menyediakan ataupun membangunkan ladang jagung kita sendiri secara besar-besaran seperti yang saya katakan tadi. Of course, seperti mana Encik Bahar kata tadi, tahun 32 agak panjang, dan itulah kita cuba sedaya upaya untuk dapatkan penggunaan sumber-sumber tempatan tu. InsyaAllah kalau kita ada kemahuan di situ, mesti ada jalannya untuk mencapai hasrat yang kita inginkan. Okey, bila kita sebut tentang hasrat, ini pun sesuatu yang penting jugalah Datuk. Apa hasrat Datuk sebenarnya bersama-sama dengan Mardi ketika ini tu? Apa yang ingin Datuk capai? Saya ada dua perkara yang betul-betul saya ingin ketengahkan ataupun saya ingin melihat teknologi-teknologi ini dapat disampaikan kepada golongan sasar. Pertama sekali, saya ingin melihat teknologi Mardi ini boleh kita salurkan secara public good, boleh digunakan oleh petani-petani dan peternak tanpa memerlukan bayaran. Kalau contoh teknologi penghasilan makanan untuk SME sebagainya kan, kita boleh bantu benda-benda perkara-perkara ini boleh disalurkan terus kepada public. Dan hasrat saya yang kedua, saya ingin melaksanakan konsep di mana kolaborasi antara Mardi dengan syarikat-syarikat swasta dimulakan dari peringkat awal penyelidikan lagi. Di mana bila kita dah dapat teknologi ataupun formulasi makanan baja atau sebagainya, kita boleh komersialkan terus kepada pihak-pihak yang memerlukan. Bermakna ada syarikat yang terus mengkomersialkannya dan boleh disalurkan kepada golongan sasar, walaupun of course kita memerlukan kos lah untuk membeli produk-produk tersebut. Jadi dua hasrat utama saya, public good dan juga kepada kerjasama swasta Mardi daripada peringkat awal penyelidikan lagi. Bila saya dengar daripada hasrat yang Datuk nyatakan itu, terfikir juga saya tu ya, kalau kita melihat hasrat yang telah pun dilontarkan oleh Kementerian Pertanian dan Asas Tani sendiri, mereka mengharapkan bahawa generasi muda sekarang ini mungkin akan terlibat dalam bidang pertanian, dan bila ada generasi muda yang mungkin mendapat pendidikan yang bersesuaian, menceburkan diri dalam bidang pertanian ini, mungkin ianya akan memberikan satu dimensi yang lebih efektif, dan juga mungkin apa yang ingin dicapai oleh Mardi juga dapat diterima oleh golongan ini. Pandangan Datuk? Ya, kita memang cuba menumpukan pada golongan muda. Sebagai mungkin kita tahu, petani-petani kita 60% lebih berumur 60 tahun ke atas. Jadi
sampai masanya generasi muda untuk berkecimpung dalam bidang pertanian. Itu sebabnya kita mempunyai sistem teknologi baru, teknologi moden, IoT, IR4, di mana ini boleh menarik golongan-golongan muda untuk berkecimpung dalam sektor pertanian dengan menggunakan, tanpa kita pergi ke ladang sepenuhnya. Dengan ada sistem IoT, tak perlu ke ladang setiap hari, mungkin kita boleh kontrol ataupun kawal penggunaan baja dan apa melalui handphone saja. Jadi mungkin teknologi baru ini akan menarik minat golongan-golongan muda untuk berkecimpung dalam bidang pertanian. Dari segi dari aspek pendapatan sendiri, apakah Datuk melihat bahawa penglibatan generasi, kalau dulu mereka memikirkan berapalah yang boleh diperoleh melalui bidang pertanian, tetapi sebenarnya bidang pertanian juga menjanjikan pendapatan yang lumayan tu daripada pandangan Mardi sendiri. Memang tidak dinafikan, betul lah kalau dari peringkat awal mungkin pendapatan kita tidak seberapa, tetapi selepas tahun 2 tahun kita menceburi bidang ini, cukup lumayan. Saya berpandangan cukup lumayan dan mempunyai satu dimensi yang cukup baik untuk golongan-golongan muda berkecimpung dalam bidang pertanian. Itu pun kita tengok keluasan pengeluaran belimbing Malaysia. Itu pun sesuatu yang menarik. Tadi pun Datuk sentuh tentang bawang merah dan sebagainya. Apakah mungkin juga ianya akan mengurangkan, kalau ini berjaya sebenarnya, kebergantungan Malaysia kepada produk import dalam masa yang mungkin tak boleh mengharapkan dalam masa yang terdekat, tetapi jangka masa panjang. Ya, betul. Terutama dari segi sayur-sayuran, banyak kita import sebenarnya. Kalau contoh bawang, tidak ada masalah satu ketika dulu. Kan kita kentam kita import, kobis Cina, kobis bunga dan sebagainya. Jadi semua tanaman itu Mardi sedang melihat dari sudut bagaimana adaptasi varieti-varieti yang ada ini dengan keadaan cuaca di Malaysia. Alhamdulillah, setakat ini bawang telah berjaya kita adaptasikan dengan keadaan di Malaysia, dan kita juga sebenarnya mempunyai teknologi penanaman kobis bulat tanah rendah dan juga penanaman kobis bunga tanah rendah. Kita dah mempunyai teknologi itu dan bersedia untuk digunakan oleh publik, dan insya-Allah kalau sesiapa yang berminat bolehlah menghubungi Mardi untuk terus menggunakan teknologi yang kita ada ni. Jadi dari segi penggunaan teknologi yang disediakan oleh Mardi sendiri, sekiranya ada pihak ataupun individu yang berminat, apa yang mereka perlu lakukan? Apakah mereka perlu bayar kepada Mardi ataupun bagaimana? Sebenarnya mereka yang berminat boleh datang kepada Mardi ataupun menulis surat kepada Mardi sendiri. Boleh tulis surat terus kepada saya pun tak apa. Kita boleh channelkan kepada saluran yang tertentu yang boleh kita beri khidmat nasihat dan sebagainya. Setakat ini kalau yang public tu tak perlu ada bayaran, dan kita boleh beri khidmat nasihat percuma. Dan kalau contoh yang untuk makanan, mungkin kita pergi kepada latihan yang disediakan oleh Mardi. Di situ ada sedikit kos untuk bahan mentah untuk latihan itu. Cukup minimum dia punya kosnya. Kita di penghujung sebenarnya Datuk tak banyak lagi masa yang tinggal. Jadi saya percaya mungkin ada lagi sesuatu yang ingin Datuk sampaikan, harapan Datuk, seruan Datuk kepada mereka yang mungkin menonton program ini dan berminat juga untuk menceburkan diri dalam sektor pertanian, peternakan dan sebagainya. Silakan Datuk. Ya, saya berharaplah kalau kata ada mana-mana pihak yang ingin memulakan sektor pertanian ataupun memperkukuh lagi kan sektor pertanian yang mereka sedang ceburi, saya dengan berbesar hatilah datanglah ke Mardi, berhubungan dengan pegawai-pegawai kami di Mardi untuk meminta khidmat nasihat. InsyaAllah selagi upaya yang boleh kita laksanakan, kita akan laksanakan. Dan sekiranya memerlukan bantuan yang lebih terperinci, boleh juga berhubung dengan pegawai-pegawai kami. Dan yang penting saya rasa kalau ada komuniti-komuniti ataupun warga di luar sana yang ingin memulakan dalam bentuk pertanian bandar contohnya, insya-Allah kami boleh bantu memberi khidmat nasihat. Sebab dengan adanya pertanian bandar ataupun dengan ada teknologi yang mudah di Mardi itu boleh mengurangkan belanja dapur rakyat kita. Dan itulah, datanglah ke Mardi. InsyaAllah kami terbuka. Dan kalau tak dapat hubungi pegawai-pegawai saya, hubungi saya dulu. InsyaAllah saya akan salurkan maklumat kepada pegawai saya. Saya sentiasa terbuka untuk menerima apa jua yang diminta oleh rakyat di luar sana, terutama
petani-petani dan juga penternak kita. InsyaAllah saya akan bantu mana yang terupaya di sini. Sebelum berpisah tu, bila Tok sebut tentang pertanian bandar, ini pun menjadi semacam trend sekarang itu di kalangan masyarakat yang tinggal di bandar. Selalunya apa yang mereka perlukan untuk menjadi petani bandar ini tu? Pertanian bandar, melibatkan diri dalam pertanian bandar ini tu. Susah atau senang sebenarnya? Dia sebenarnya senang. Di Mardi kita ada beberapa teknologi dipanggil green kit, yang boleh rumah pansa pun boleh tanam dalam green cake tu. Tak perlu disiram hari-hari sebab kita ada teknologi penyimpanan air di situ. Kita siram seminggu sekali je. Sayur-sayuran daun, cili api semua boleh ditanam di sana. Dan boleh mengurangkan belanja dapur sebenarnya. Dan daripada kajian kita, kalau kita menggunakan konsep pertanian bandar dan sebagainya, kita boleh dapat mengurangkan belanja dapur lebih kurang RM50 sebulan. Okey. Jadi banyak kalau kita kira RM50 tu. Okey Tok, terima kasih banyak-banyak kepada berbagai Datuk Dr. Mamat Zabawi Abdul Ghani, Ketua Pengarah di Mardi, kerana sudi bersama kita di ruang bicara ini. Dan secara peribadinya juga saya cukup selesa sebenarnya sembang-sembang bersama dengan Datuk, dan kita harap mungkin dari masa ke semasa kita akan dapat bersama lagi Tok. Kita juga ingin mengetahui sebenarnya perkembangan terkini yang melibatkan Mardi, dan kita juga ingin melihat apa lagi yang akan dilakukan oleh Mardi dalam usaha untuk memajukan sektor pertanian peternakan di negara kita ini. Terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini. Terima kasih yang memanggil kami bertanya beberapa persoalan yang agak menarik, dan jangan lupa seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Terima kasih.